المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu kita kembali di dalam siri webinar Wakaf siri 3 bersama Yayasan Wakaf dan Bank Rakyat. Alhamdulillah, webinar kita pada hari ini adalah bertajuk Makin Wakaf, Makin Kaya. InsyaAllah webinar kali ini akan dikemudi oleh saudara Piur Rahmat yang tidak asing lagi di Malaysia bersama panel daripada Yayasan Wakaf Malaysia iaitu Encik Abdul Halim bin Mat Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia, dan mewakili Bank Rakyat bersama kita pada hari ini adalah Ustaz Farhan Akhnan bin Ibrahim, Eksekutif Syariah Bank Rakyat.
Sebelum kita mulakan webinar kita pada pagi ini, suka untuk saya maklumkan kepada anda semua bahawa webinar pada hari ini akan diadakan selama 1 jam 30 minit yang merangkumi 3 pusingan termasuklah pusingan penutup. Dan setiap panel diperuntukkan masa selama 12 minit bagi setiap pusingan. Kepada anda yang menonton melalui aplikasi Zoom, anda jika mempunyai sebarang persoalan atau pertanyaan, anda boleh kemukakan soalan anda di ruangan chat, dan jika anda dapat menonton di Facebook Live, anda boleh kemukakan soalan anda di ruangan komen. Like dan love, share juga banyak-banyak Facebook Live ni agar lebih ramai orang dapat manfaat daripada webinar kita pada hari ini. Untuk berwakaf secara one-off, anda boleh layari www.ywm.gov.my atau like dan follow semua media sosial Yayasan Wakaf Malaysia. Kita ada di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok untuk dapatkan pelbagai maklumat dan aktiviti terkini Yayasan Wakaf Malaysia. Itu sahaja pesanan daripada pihak urus setia. Saya serahkan pentas webinar kita pada hari ini kepada saudara Piu Rahmat. Dipersilakan Ustaz. Jazakillah, jazakumullahu khairan jazak kepada semua yang terlibat di belakang tabir, kepada saudari pengurusi majlis kita, abang-abang yang duduk dekat belakang kamera kita ni, masya-Allah tabarakallah. Moga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran sebaik-baiknya insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwil qulubana binuri hidayati kama nawalkal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini, Engkau kumpulkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Amin. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada hari ini dalam majlis ilmu ini, dalam taman-taman syurga ini, maka Engkau kumpulkanlah kami bersama baginda Nabi SAW di Telaga Kautsar dan minum daripada tangan baginda air Telaga Kautsar yang akan menghilangkan dahaga kami selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua yang bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia, juga bersama Bank Rakyat, dan hari ini kita akan cerita, sembang bersama mendalami ilmu tentang wakaf. Dan tajuk hari ini menarik kepada semua seller-seller online, peniaga-peniaga online, kepada orang-orang yang berusaha mencari rezeki. Tajuk ini mengkena makin wakaf makin kaya. Juga kepada penjawat awam, orang yang duduk dekat dalam kerja office hour juga wajar untuk memahami tajuk ini. Sebab apa? Wakaf ini milik semua orang. Dia tak ada eksklusif kepada mana-mana kelompok. Semua orang mampu berwakaf. Sebab apa? Sebab itu adanya Yayasan Wakaf Malaysia. Wakaf kita serendah RM1 pun boleh. Saya boleh cakap serendah RM10, tapi tak nak lah. Kena RM1 lah. Sebenarnya RM10 lagi bagus. Tapi tak apa. Bukan saya yang akan membincangkan topik ini, sebab saya ini watak sampingan kan. Ada watak utama. Kalau dalam filem Mak Kilau tu, panel kita dua ni Mak Kilau, saya ni British. Okey tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama kita dua orang panel yang saya rasa cukup kombinasi cukup baik daripada golongan profesional dan juga asatizah, maka dua sayap ini akan berfungsi, akan terbang lebih jauh kita punya wakaf di Malaysia. Insya-Allah bersama kita panel yang pertama kita, Encik Abdul Halim bin Mat Yusof, merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif. Masya Allah, saya dah pernah jumpa, orangnya baik, orangnya teratur. Dan tuan-tuan puan-puan, kalau kita kata kerjaya daripada segi korporat, tahun 1996 hingga 2004 pernah bekerja di Setaraya Sdn Bhd, Aima Development Sdn Bhd dan Benway Development Sdn Bhd. Dan terus, Masya Allah, terbang jauh apabila terus mendapat ijazah sarjana pentadbiran muamalat daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan pernah memangku Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia Julai 2019 hingga 2020 Ogos. Dan alhamdulillah hari ini rasmi menjadi Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif. Encik Alim, apa khabar Encik Alim? Assalamualaikum. Dia freeze kejap. Alhamdulillah, nanti kejap lagi kita berkenalan lagi dan kita berada nun jauh di sana. Tapi jauh di mata, dekat di hati, Ustaz Farhan Akhnan. Tu dia dengan makhraj hurufnya. Jadi Ustaz Farhan orang Ketereh Kelantan. Orang Ketereh Kelantan ni kalau pagi-pagi sarapan berat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Ustaz kita ni akan bersama-sama kita untuk bawa sisi pandang sebagai seorang ilmuwan, sebagai agamawan, merupakan seorang yang mempunyai diploma perbankan UiTM Machang dan juga ijazah perbankan Islam UiTM Dungun. 11 tahun dalam perbankan Islam, dalam muamalat
Dan insya-Allah tidak lain tidak Abdul Halim. Macam mana Encik Abdul Halim okey dah ke kamera tu? Okey, alhamdulillah thumbs up. Okey, alhamdulillah tuan-tuan perempuan. Macam mana? Kurang stabil. Kurang stabil, saya- stabil. Biasa tu Encik Kita Halim. nak Betul. keluar. Dia internet tak stabil tak apa, yang penting jangan emosi tak stabil. Sayangi minda dan juga hati anda semua. Okey. Tadi apa nama kita punya cik moderator kata ataupun cik pengurusi majlis kata apa, like and love. Ada satu lagi sekarang Cik Halim dia kata apa, kalau tak suka tolong swipe. Jangan. Program agama tak suka pun jangan swipe. Program agama tak suka macam mana pun stay dengar, sebab Like, siapa dengar, betul. siapa duduk dalam majlis ilmu dapat pahala. Encik Halim, ni soalan Ya, saya. yang pertama. Encik Halim sebagai orang yang duduk di dalam Yayasan Wakaf Malaysia bersama dengan Prof menggerakkan Wakaf Malaysia. Ada orang tanya ni. Kita dah tahu bahawa wakaf ni duduk bawah negeri, bawah sultan. Kalau ikut perlembagaan, kita kata patutnya orang cakap patut tak ada dah Yayasan Wakaf Malaysia duduk kat federal ni. Tapi barangkali lebih baik untuk kita murnikan, untuk kita fahamkan masyarakat ada rupanya peranan Yayasan Wakaf Malaysia dan peranannya cukup besar. Maka sebagai orang, kita kata yang bersama-sama kuatkan Yayasan Wakaf Malaysia, meneraju wakaf di Malaysia ini, apa sebenarnya peranan, fungsi dan objektif Yayasan Wakaf Malaysia? Dipersilakan Cik Halim. Dia main dah. Dia main dah. Dia main. Cik Halim tak apa, kalau sangkut dulu ni, kita boleh minta teknikal untuk pergi jumpa Encik Halim. Boleh saya terus pada Ustaz Farhan. Ustaz Farhan okey Ustaz? Ustaz Farhan? Baik, baik Ustaz Farhan. Biasalah Ustaz. Pagi-pagi Ya. Jumaat ni Ustaz. Mantap. Baik. Ustaz dah sarapan Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sarapan apa Ustaz? Orang Kelantan biasalah Ustaz. Nasi. Nasi berlauk. Baik Ustaz. Saya cerita pasal Kelantan. Saya teringat saya pergi ke Kelantan dan kita buat program Wakaf Ringgit ke Syurga Ustaz. Ya. Jadi masa tu saya diminta oleh Esro untuk buat survey. Nak tanya orang-orang Kelantan, tanya orang Terengganu, sebenarnya tanya satu Malaysia. Apa yang mereka faham tentang wakaf? Sebab kebiasaannya bila cerita pasal wakaf, orang ingat wakaf ni masjid, wakaf ni tanah kubur. Dan menarik di Kelantan bila saya tanya wakaf tu apa, tahu apa kata budak-budak ustaz dia kata, wakaf? Wakaf Cik Ye. Tu dia. Jadi Kelantan wakaf Cik Ye. Ada hari tu saya jumpa di KL, "Dik, tahu tak wakaf tu apa?" Tahulah ustaz, takkan tak tahu. Apa tu wakaf? Wakaf yang tempat kita rehat tu, tu pun wakaf juga. R&R ada wakaf tu. Tapi yang lagi rare Ustaz Farhan, dia kata apa wakaf tu apa? Dia kata wakaf tu yang baca Quran dia berhenti kejap. Jadi Ustaz Encik Halim, kita pergi Ustaz Farhan ni dah Encik Halim Jadi Silakan. Ustaz Saya Farhan. berpindah tempat dulu. Baik, sila. Jadi Ustaz Farhan sebenarnya untuk kita kata nurtizen. Dia bukan netizen, nur cahaya. Nurtizen kita ni Ustaz Farhan, apa tu wakaf? Dan moga-moga lebih faham bahawa luasnya wakaf ini tidak hanya tertakluk kepada hal-hal yang kita kata sempit sedikit. Taklah sempit habis, sempit sedikit hanya masjid dan tanah kubur. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pure Rahmat moderator kita pada hari ini. Yang saya hormati Encik Halim, Timbalan CEO Yayasan Wakaf Malaysia, dan yang saya doakan para netizen, para pendengar kita, semoga diberkati Allah Ta'ala dan sepanjang majlis ilmu ni mudah-mudahan kita dapat manfaatnya, kemudian kita sebarkan manfaat kepada orang ramai, kepada diri kita sendiri, ahli keluarga kita dan sahabat-sahabat dan seluruhlah umat manusia yang ada di muka bumi ini. Baik, soalan yang begitu menarik dan baik pada hari Jumaat yang penuh barakah, yang penuh mulia, penuh mustajab doa dan sebagainya. Pure Rahmat memulakan dengan soalan, apa sebenarnya wakaf, supaya pemahaman masyarakat kita, orang awam, para netizen pada bahasa hari ini lebih mengerti apa itu wakaf dan kita tidak menyempitkan makna wakaf itu sendiri sebagaimana yang Pure Rahmat sebut tadi. Biasanya orang nak berwakaf ni dengan ada tanahnya, dengan ada bangunannya, baru kita nak menggunakan wakaf. Baik, kemudian sebelum kita berbicara lebih lanjut dalam tempoh 12 minit untuk pusingan pertama ni, kita perlu kenal ataupun kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian wakaf ataupun definisi wakaf, supaya kita lebih jelas bagaimana yang kalau kita sekolah dulu Pure Rahmat. Ya. Kita ajar
harimau ni garangnya, harimau ni ganasnya, ular Ya. tak boleh nak sentuh, bahaya sebagainya. Bila kita dewasa, kita kena ular ni, kita jumpa ular, kita lari. Jumpa Betul. harimau, kita lari dan sebagainya. Kalau takut kok Piu Rahmat jumpa harimau, dia pergi, dia kejar harimau. Tapi kebiasaannya bila kita kenal, maka kita lari daripada bahaya tu. Maka kalau kita kenal wakaf pada hari ini, kita jangan lari daripada wakaf. Tapi kita perlu lebih mendekatkan diri dengan wakaf. Kerana wakaf itu sendiri antara instrumen yang paling, cara yang paling mudah, cara yang paling terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Bila sebut wakaf ni, biasalah Piu Rahmat dah sebut tadi. Kalau Kelantan ni sebut wakaf Cik Ye, wakaf Mek Zainab dan sebagainya. Dan yang menariknya wakaf Cik Ye itu kalau dikatakan sejarah kenapa diberi nama wakaf Cik Ye, ada kerana ada nama bernama nama Cik Ye inilah yang mewakafkan satu tempat, kemudian dibina tempat untuk berehat dan sebagainya. Maka dari sudut bahasanya wakaf ni berhenti. Sebab tu kalau kita baca Quran, ada tanda wakaf, kita berhenti. Kalau kita pergi sebelah Kelantan, kampung saya dan sebagainya, kita nampak pondok tepi jalan tu dipanggil wakaf dia. Wakaf nak lepok dia wakaf dia. Maka itulah wakaf sebab apa? Sebab wakaf ni tempat berhenti, kita duduk sementara dan sebagainya, maka itulah wakaf dinamakan wakaf, tempat berhenti. Baik. Ataupun kalau dalam manasik hajinya kita sebut wukuf di hari Arafah, termasuk dalam rukun haji. Wukuf ni kita berhenti di situ, tak kira lah kita berzikir ke, kita duduk ke, kita baring, tidur dan sebagainya, dia diklasifikasikan sebagai wukuf ataupun berhenti seketika di situ. Maka wakaf ni, maksudnya wakaf ni harta yang diwakafkan, ataupun dalam perkataan yang disebut al-habs, iaitu yang menahan, harta tu ditahan, ataupun al-man'u ataupun al-mana', berhenti yang dihalang. Dari sudut itu, dari sudut bahasa. Maka dari sudut syaraknya, harta secara ringkasnya kita nak definisikan dari sudut syarak, bahawasanya harta wakaf ni, kita memberhentikan harta kita, kita menyerahkan harta kepada seseorang ataupun pada institusi atau mana-mana badan yang terlibat untuk kita wakafkan. Harta itu terberhenti setakat itu saja. Maknanya dari sudut kita tak boleh nak berjual beli, tak boleh nak bermuamalah, tak bolehlah kita nak buat apa-apa ke atas harta yang diwakafkan. Sebab itu bila kita faham definisi wakaf ni, maka kita boleh berjinak-jinak dengan wakaf. Yang ini mungkin peniaga yang dengar, orang biasa dengar ini, mungkin jabatan korporat dengar berkenaan dengan wakaf dan sebagainya, boleh memulakan kehidupan hari ini ataupun setiap hari kita boleh berwakaf sebagaimana Piu Rahmat menyebut tadi, dengan harga nilai serendah RM1. Mana peluang untuk kita buat baik ni banyak. Walaupun RM1 ni sengkit-sengkit pun insya-Allah ada lah dalam poket kita, dalam poket ke dalam bawah baju dan sebagainya. Kalau kita cari ada RM1, nilai RM1. Baik. Jumpa insya-Allah. Maka wakaf ni sendiri Piu Rahmat dan Cik Adam, apa nama ni, memang tak ada spesifik dalam Al-Quran perkataan wakaf ni, tak ada lah kalau kita cari. Cuma dalam Al-Quran dia banyak menyebut daripada perkataan infak, iaitu sedekah. Sedekah ni cabang dia merupakan sedekah sunnah, sedekah untuk zakat itu wajib, zakat fitrah dan sebagainya. Dan cabang kepada sedekah inilah merupakan salah satunya berwakaf. Kerana wakaf ni dia ada syiar dia sendiri, dia ada ruh dia sendiri, dia ada kata fadilat dia sendiri, ada kelebihan dia sendiri dan sebagainya. Sebab tu kalau kita buka dalam Al-Quran disebut lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun disebut. Tidaklah dikatakan kamu mencapai tahap kebaikan sehinggalah kamu berinfak dengan apa yang kamu suka. Cuma saya nak highlightkan dia tak sebut dalam perkataan wakaf, tapi disebut dalam perkataan infak. Allah terjemahkan dalam perkataan dalam Al-Quran sebagai perkataan infak. Begitu juga kalau kita baca dalam sebagai motivasi kita pada hari ini. Supaya apa? Supaya bila Piu Rahmat tanya tadi, bila orang nak tahu definisi kita, kemudian barulah orang nak berjinak. Barulah orang nak galak untuk apa ni, berwakaf dan sebagainya. Sebab tu dalam galakan berwakaf ni, saya rasa rata-rata lah ramai, majoriti lah kot dah kebiasaan dengar kalimah-kalimah jom berinfak, jom berwakaf, jom sedekah sebagainya. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut ataupun galakan, motivasi ataupun manifesto Allah Ta'ala, yang mana manifesto Allah Ta'ala ni sudah tentulah tidak berbohong, sebagaimana yang Nabi Muhammad bawa wahyu Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ta'ala sebut bayangan ataupun Allah Ta'ala bagi gambaran
orang yang berinfak, yunfiqu amwalahum fi sabilillah, dengan hartanya kerana Allah, kamathali habbah, seperti satu biji benih. Allah Ta'ala beri galakan kepada kita, kamathali habbah ambatat sab'a sabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Daripada sebiji benih Allah Ta'ala sebut. Kemudian kita berinfak, berwakaf, sedekah dan sebagainya. Allah Ta'ala tumbuhkan 7 cabang daripada sebiji benih tadi, dan setiap cabang tu dia keluar 100 hasil dia ataupun 100 tangkai. Allah Ta'ala sebut lagi wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha Luas, wallahu sami'un alim. Allah nak menceritakan kepada kita gambaran motivasi kepada kita. Ayat ni Allah Ta'ala telah gazetkan dalam Al-Quran, dan wahyu ni yang diturunkan kepada kita supaya kita mengambil ayat ni, kemudian kita mengambil pengajaran daripada ayat ni, kemudian kita bermotivasi diri kita kerana sebagai seorang Muslim sudah tentulah kita perlu yakin dengan kalimah Allah Ta'ala, dengan kalam Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala janji dia kata tumbuh, confirm akan tumbuh. Kalau ada orang kata tak tumbuh benda ni, mana tidak ada lipat ganda, mungkin something wrong dengan dia, Rahmat. Mungkin dia mabuk ketum lah tu. Boleh jadi Maka Allah Ta'ala beri galakan kepada kita supaya kita berinfak, supaya kita bersedekah. Dan kita berbicara hari ini, kita berbicara soal apa? Soal berwakaf. Kerana wakaf ni dia punya advantages dia terlalu banyaklah. Antaranya kita boleh memakmurkan masyarakat kita boleh membantu orang miskin, kita boleh membantu orang belajar, kita boleh bantu orang sakit dan sebagainya, dalam kebajikan dan sebagainya. Sebagaimana saya difahamkan, Pure Rahmat memang terlibat dengan banyak NGO. Harta-harta wakaf ni lah yang boleh menyuburkan ataupun mengembangkan ekonomi umat, boleh menyihatkan umat yang sakit dan sebagainya. Kerana dari sudut wakaf ni, dia tak kira siapa nak berwakaf. Tak kira dia Muslim ke, non-Muslim ke dan sebagainya. Cuma kita sebagai orang Muslim, sudah tentulah kita dapat pahala lebih. Kerana inilah ganjaran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan kita perlu yakin apa yang Allah Ta'ala sebut, kemudian kita beramal. Kalau kita yakin saja tidak beramal, tak jadi kita beramal, Cik Alim. Cuma kemudian sebab itulah Allah Ta'ala bagi, walaupun sebab tu nilai sedekah, nilai wakaf ni, Allah Ta'ala tidak menetapkan suatu amount yang tertentu. Kalau mu ada sikit, mu boleh bagi sikit. Mu ada banyak, boleh bagi banyak, tak ada masalah. Cuma dari sudut pahalanya Allah Ta'ala yang akan berikan jalan. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi contoh, satu biji benih keluar 7 tangkai, setiap 7 tangkai keluar 100. Ini sifir ataupun matematik Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita, memotivasi kepada kita. Supaya dengan kerana Allah Ta'ala bagi motivasi dalam Al-Quran. Supaya bila kita berwakaf, kita tidak membantu kita seorang diri. Tak. Kita tidak membantu ekonomi kita sendiri. Tak, bukan individu. Tapi dia berbalik kepada saudara-saudara kita. Kepada orang dalam atas muka bumi. Mungkin boleh jadi saudara kita yang kita tak kenal. Seagama dengan kita pula tu, kita bantu mereka dari sudut kesihatan mereka, dari sudut pendidikan mereka, dari sudut sosial mereka. Kerana apa? Kerana dengan adanya nilai wakaf, adanya bantuan wakaf kepada orang ramai, netizen duduk bantu, masyarakat membantu dari sudut wakaf pendidikan dan sebagainya, ada manusia yang terpinggir dari sudut pendidikan, mereka boleh mengambil inisiatif atau boleh mengambil manfaat daripada sumber wakaf yang kita bagi. Mereka boleh pergi sekolah, belajar, jadi orang alim, bantu masyarakat kemudiannya dan sebagainya, kemudian membantu agama kita dan sebagainya. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang beriman, orang mukmin itu bersaudara. Kerana kita, walaupun kita tak boleh, jadilah kita ni duduk di Kelantan sebagai contoh. Kita tak kenal apa orang di Selangor contohnya. Kita duduk di Malaysia, kita tak kenal apa orang di Palestin dan sebagainya. Kerana mengambil semangat innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka kita tak kenal pun kita bagi pada orang ni RM10, RM100,000, contoh RM200, RM1,000, RM300 dan sebagainya. Kerana apa? Kita mengambil ruh ataupun semangat yang Allah Ta'ala suntik dalam Al-Quran. Kita mengambil bahawasanya orang mukmin itu bersaudara. Maka kita duduk jauh pun kita boleh bantu. Apatah lagi yang kita duduk dekat. Maka inilah peluang-peluang yang kita boleh ambil. Ataupun inilah pengertian wakaf yang kita perlu faham. Supaya kita boleh mengambil peluang sebaik mungkin.
walaupun nilainya sedikit, tak perlulah kita nak perlihatlah. Kamu bagi sikit ya tak guna ni. Jangan. Kerana soal sikit ataupun banyak bukan soal nilai, tapi soal ikhlas dan soal kita beriman kepada Allah. Macam mana kita nak bukti kita beriman kepada ayat Quran, macam mana kita nak bukti kita beriman kepada Rasul dan sebagainya. Maka inilah kita terjemahkan bukti cinta kita pada agama kita, kepada Allah, kepada Rasul dan sebagainya. Maka walaupun ada sedikit harta kita terus berinfak. Kalau kita ada banyak pun kita berinfak. Ini terus ibadah kita kepada Allah Ta'ala supaya suburnya nilai ibadah berwakaf dan sebagainya, supaya kita boleh membantu semua manusia yang boleh jadi memerlukan, boleh jadi yang tak sihat. Dengan ada bantuan daripada kita, dengan izin Allah Ta'ala, dia boleh beli ubat, boleh pergi hospital, kelengkapan hospital makin lengkap dan sebagainya. Sebab itulah kita perlu kembangkan kita punya mindset kita ataupun minda kita pada orang awam, siapa-siapa yang mendengar dan sebagainya. Kalau dululah Rahmat, kalau di sebelah negeri ataupun kampung saya lah, biasa orang berwakaf ni, dia ada tanah, dia wakaf. Dia ada kebun, dia wakaf kebun. Dia ada bangunan, dia wakaf kebun. Maka bila kita waktu berubah, teknologi berubah, wakaf suasana dah berubah, maka dari sudut wakaf pun perlu ada perubahan dari sudut minda kita sebenarnya. Sebab tu kalau kita tanya, ada peluang wakaf ni, dia kata aku ada pitih, aku ada tanah ya. Dia kata contoh, aku tak ada duit pun, dia kata dia ada tanah. Jadi aku tak boleh berwakaf lah, biarlah tanah aku duduk situ, dia kata. Aku ada bangunan duduk situ lah, aku tak ada duit, dia kata. Maka hari ni dunia makin berubah, wakaf dah berubah, dari sudut teknologi pun dah berubah. Maka dari sudut wakaf tunai, Yayasan Wakaf Malaysia ni kita melaksanakan dari sudut wakaf tunai ataupun tunai wakaf. Maka kalau kita ada RM1 pun kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf. Maka hari ini tak perlu kita ada tanah, 3 ekar ke, 1 ekar ke, 1 lot dan sebagainya. Tak perlu tunggu kita ada tanah. As long as kita ada duit, sebagaimana Puan Rahmat sebut tadi, kita selok yang insya-Allah jumpa duit RM1 itu. Insya-Allah jumpa. Kita korek-korek tabung, ada duit RM1 itu. Maka dengan cara mudahnya Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita sebenarnya. Maka bila Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, walaupun kita ada harta yang banyak, tidak ada harta yang banyak ataupun besar dan sebagainya, tapi walaupun ada harta RM1 lah, contoh hari ini ada RM1 lah, last di nasi lauk tadi dah habis RM1, kita boleh lagi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan kita boleh lagi, dengan keluar RM1, kita boleh membantu orang ramai yang dalam kesusahan. Mungkin ada asnaf, orang tak ada pendidikan sebab tak ada duit ataupun wang yang secukupnya. Maka kita boleh membantu dengan kadar RM1. Sebab itulah Allah Nabi menyebut dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah. Saya rasa hadis ni rata-rata dah kita pernah dengar, mungkin apa tak apa tu cerita lain. Tapi kita biasa dengar. Tadi kita sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Kemudian kita ambil motivasi daripada Nabi menyebut idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Bila matinya anak Adam ataupun seseorang manusia itu, maka terputuslah illa min thalath, daripada 3 perkara. Kemudian Nabi menyebut kecuali ada 3 perkara yang tidak putus. Apa benda? Disebut sadaqatin jariyah, di sana sebut itu. Au ilmin yantafa'u bih, aw waladun yad'u salih. Maka Nabi sebut ada salah satu perkara daripada 3 perkara tadi, sedekah jariah disebut. Maka wakaf ni jatuh dalam sedekah jariah. Benda ni tidak akan putus. Sebab tu nama dia jariah, dia tetap berjalan, dia tetap mengalir dan sebagainya. Walaupun kita dah orang kata dah masuk ke alam barzah dah, masuk kubur dan sebagainya. Tapi dalam atas dunia ni, lepas kita dengar forum Yayasan Wakaf Malaysia dengan Bank Rakyat pada hari ni, kita berwakaf RM1 ya kita ada hari ni. Kemudian ditakdirkan Allah mematikan kita dengan RM1 tadi, mungkinlah wakaf tu untuk guna untuk kesihatan, pendidikan, untuk bina masjid dan sebagainya. Maka walaupun kita telah meninggal, tapi pahala itu tak mengalir. Sehingga orang manfaat, benda itu dan sebagainya terus mengalir. Ini dipanggil sebagai unlimited punya cash flow. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala terjemahkan dalam bentuk akaun, kalau akaun bank dia nampak RM10, RM100, RM200, kita masuk duit dan sebagainya.
Betul. Maka ini kerja-kerja Allah Ta'ala dan dia ada para malaikat untuk mencatat kebaikan kita, keburukan kita dan sebagainya. Apatah lagi Allah jamin ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. jamin bila kita bersedekah, Nabi kata tidak putus amalan ini, terus berjalan. Maka kita sebagai orang beriman, kita perlu percaya dan kita yakin, maka kita melaksanakan wakaf tadi walaupun ada sedikit ataupun banyak, maka kita bersedekah, berwakaf dan sebagainya, dia terus mengalir. Maka Masya Allah. sebab tu sebelum saya menutup untuk singgah pertama Nabi Rahmat. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Al-Zalzalah, Allah Ta'ala sebut فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalaulah kita buat benda baik sedikit pun Allah Ta'ala catat, maka kalau dengan peluang wakaf yang ada ni walaupun RM1, RM10, RM20 dan sebagainya, maka inilah nilai ataupun suntikan semangat kepada kita supaya kita memahami wakaf. Dan kita perlu buka minda kita supaya kita memahami peluang untuk berwakaf ini terlalu banyak, terlalu mudah pada hari ini. Mungkin saya sebut dalam pusingan seterusnya. Maka insya-Allah Taala apa yang kita mewakafkan menjadi jariah kepada kita, itulah amalan ataupun bekalan kita pada hari akhirat yang kita nak bawa, kita nak menghadap Allah Taala akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan wakaf kita buat hari ini, kita boleh membantu diri kita dari sudut pahala jariah tadi. Kemudian kita boleh membantu masyarakat awam dari sudut keperluan mereka, sudut pendidikan, kesihatan, ekonomi, umat Islam dan kebajikan. Wallahu ta'ala alam. Saya kembali. Masya Allah, tabarakallah Ustaz Farhan, Akhnan, Masya Allah. Penerangan yang cukup baik, mudah difahami. Moga-moga semua dah hilang dah kekeliruan ataupun kita kata kecelaruan tentang makna wakaf. Jadi hari ini kita faham dah keluasan wakaf. Kita dah nampak dah bahawa banyaknya instrumen wakaf, dan mari bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat untuk kita hari ini meneraju dan menggerakkan wakaf yang lebih holistik. Oh, apa tu holistik? Sehari dua ni banyak orang cerita apa benda holistik ni. Sebab apa perkataan ni keluar, holistik. Ni apa jargon-jargon ni, perkataan yang susah nak faham. Holistik ni maksudnya menyeluruh, sempurna. Tadi menarik bila Ustaz sebut berkaitan tentang 3 amalan yang akan jadi jariah atau akan jadi berkekalan. Kakak, makcik-makcik, adik-adik sekalian, menarik tau. Ulama bahas hadis ni. Dia kata apa? 3 ni betul jariah, cuma ilmu yang bermanfaat. Cuba tanya diri kita. Ada ke tidak kita ni ilmu bermanfaat? Adalah sikit-sikit Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baguslah. Tapi jujur cakap, cikgu pun ada anak murid dia tak amalkan pun ilmu tadi. Ada anak-anak murid derhaka ni kan. Maksudnya apa? Ilmu pun belum tentu lagi. Yang kedua, anak yang soleh. Ustaz, anak saya soleh. Betul anak soleh, alhamdulillah. Tapi cuba jujur, adakah tiap hari dia akan doakan kita ataupun ada hari dia lupakan kita? Dan ni bukan nak bagi sanksi dengan anak, bukan. Tapi kita nak pakai logik. Mesti bukan hari-hari. Mesti bukan sentiasa. Tapi yang ketiga ni ilmu, atau kita kata harta, ni kalau kita dah wakaf, dia automatic renew. Tak perlu mengharap pada anak, tak perlu mengharap pada anak murid. Bukan nak kata wakaf the best, tapi paling tidak kita kena ambil pesanan Warren Buffett. Dia kata apa? Don't put all your eggs into one basket. Wah, jangan letak semua pelaburan dekat satu tempat. Maka tambahlah, dah ada anak soleh, alhamdulillah. Dah ada anak murid, bagus. Tambah juga wakaf. Sebab tu ustaz-ustaz juga, jangan lupa wakaf, duk ceramah je kan. Jangan lupa kita juga kena berwakaf, insya-Allah. Jadi kita ada Encik Alim, alhamdulillah sejuk hati jumpa balik Encik Abdul Halim kita. Hilang tadi rasa saya pun gelisahlah. Encik Alim. Betul. Saya ulang balik soalan sikit ya. Kita tahu dah wakaf ni ataupun sedekah, zakat ni bidang kuasa negeri. Sebab tu kita ada lembaga zakat Selangor, ada pusat pungutan zakat wilayah. Kalau di Kedah sekarang ni ada lembaga zakat Kedah. Macam tu kita faham dah. Bawah negeri, bawah raja, bawah sultan. Jadi apa sebenarnya signifikan ataupun keperluan wujudnya Yayasan Wakaf Malaysia yang orang tak tahu peranan, objektif, kelebihan? Dipersilakan Cik Alim.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih P.U. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan pendengar webinar Wakaf, Yayasan Wakaf dan juga Bank Rakyat ini. Terima kasih atas soalan dan juga selamat datang kepada webinar kita pada pagi ini. Jadi untuk sebagai peringatan kepada kami jugalah dan juga kepada mana-mana yang belum memahami perlembagaan persekutuan berkaitan dengan wakaf ini, elok jugalah saya bacakan apa kandungan di dalam yang ada di dalam peruntukan perlembagaan tersebut. Di dalam Perlembagaan Malaysia Jadual 9 Senarai 2 dalam kurungan Senarai Negeri menyatakan bahawa hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang-orang yang menganut agama Islam, termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan pewarisan, berwasiat dan tidak berwasiat, pertunangan. Ini pelik sikit, ejaan dia pelik sikit, perkahwinan bukan perkahwinan. Ini tapi dalam akta tu menulis begitu, jadi kita kena baca perkahwinan lah. Penceraian, mas kahwin, nafkah pengangkutan, kesah tarafan, penjagaan alang. Ini saya pun belum dapat lagi apa makna dia penjagaan alang ni kan. Pecah milik dan amanah bukan khairat, wakaf. Ini jelas menyebut wakaf, dan takrif serta pengawal seliaan amanah khairat dan agama, pelantikan pemegang amanah dan pemerbadanan orang berkenaan dengan derma, kekal agama dan khairat, institusi amanah khairat dan institusi khairat yang beroperasi keseluruhan di dalam negeri. Ini dalam perlembagaan jelas menunjukkan bahawa apa yang P.U. Rahmat sebutkan tadi, wakaf ni bidang kuasa negeri. Jadi soalannya, apa signifikannya kewujudan kami ini di agensi di peringkat persekutuan? Ada dua satu, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji yang lebih awal ditubuhkan daripada Yayasan Wakaf Malaysia ni tahun 2004, dan yang keduanya Yayasan Wakaf Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2008. Okey. Dalam kita punya surat ikatan amanah kita jelas menyatakan bahawa kewujudan Yayasan Wakaf Malaysia ni bukan untuk mengambil alih kuasa-kuasa yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan, kuasa negeri yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan tadi. Jelas menyebut bahawa itu kewujudan Yayasan Wakaf Malaysia ni adalah untuk membantu, istilah yang kita gunakan dalam surat ikatan amanah itu adalah membantu negeri menguruskan wakaf. Kita faham di negeri-negeri ni pada tahun sebelum tahun 2004, sebelum Jawhar ditubuhkan, kita dimaklumkan bahawa di negeri-negeri ini urusan agama, urusan wakaf ini kebiasaannya ditadbir oleh seorang sahaja pegawai. Dialah jaga wakaf, dialah jaga zakat, dialah jaga mal. Jadi semuanya terletak atas kepala dia. Itu yang menyebabkan tanggungan kerja yang terlalu banyak itu menyebabkan urusan berkaitan wakaf ini kurang dimajukan sangat. Maknanya daripada sebelum merdeka pada tahun 58 sehingga ini dah hampir 60 tahun urusan wakaf ini tidak ditadbir dengan baik, menyebabkan banyak harta-harta wakaf yang tidak dapat dibangunkan dengan baik. Jadi bila kita diwujudkan dengan kaedah dengan hasrat untuk membantu negeri-negeri ini, kita melihat kepada ruang-ruang di mana penambahbaikan boleh dibuat. Contohnya di peringkat Yayasan Wakaf ini, kita melihat bila mana ada agensi-agensi yang nak membuat wakaf di peringkat persekutuan ni, kalau dalam model yang asal tadi, maknanya dia kena approach setiap negeri ni. Setiap negeri ni dia kena approach, kena datang ke negeri ni, bagi tahu kata, wahai macam-macam negeri, kami daripada agensi sekian-sekian ni, kami dah buat wakaf. Kami ni sebuah agensi yang ada wujud di seluruh negara. Jadi bila masa contoh dia approach Selangor, jadi dia hanya boleh buat produk ataupun projek itu di Selangor sahaja. Itu yang kita lihat ada agak kesukaran untuk mereka ni berjumpa dengan setiap negeri untuk mendapatkan kelulusan untuk melaksanakan satu produk wakaf. Jadi bila melalui Yayasan Wakaf Malaysia, sebab kami ni ditubuhkan di peringkat persekutuan dengan struktur pemegang amanahnya adalah wakil daripada setiap majlis kehormatan negeri. Jadi bila ada di situ, bila mana apa-apa projek yang kita cadangkan, kita akan bentangkan dalam mesyuarat lembaga pemegang amanah. Dan di situ bila mendapatkan kelulusan daripada mesyuarat lembaga pemegang amanah itu bermaksud kita telah mendapatkan restu daripada semua majlis kehormatan negeri dalam itu. Jadi untuk melaksanakan suatu program di federal ni yang melibatkan seluruh negara, bila dibentangkan dalam mesyuarat lembaga pemegang amanah ataupun kita sebut MALPA tadi, dia menjadi satu projek yang telah resui oleh semua majlis-majlis kehormatan negeri. Itu kekuatan yang kami adalah, maknanya apa yang kami boleh sebut adalah Yayasan Wakaf Malaysia ini merentasi sempadan negeri.
untuk melaksanakan wakaf. Walaupun dalam perlembagaan itu menyebut jelas tadi bahawa wakaf ini adalah bidang kuasa negeri. Itu yang jelas. Tapi dalam masa yang sama juga mungkin timbul persoalan lah, kalau bila Yayasan Wakaf buat ni, apa pula negeri buat, kan? Jadi kami mempromosikan wakaf ni, kalau nak berwakaf ni, berwakaflah dengan mana-mana Majlis Islam Negeri ataupun Yayasan Wakaf. Itu kita sebut dengan jelas. Maksudnya kita tidak bersaing. Kita bersama-sama berhasrat untuk membangunkan wakaf ini menjadi apa yang kita sebut membangunkan the sleeping giant. Sebab kita tahu wakaf sebelum ni dalam zaman-zaman Empire Osmaniyah, segala benda yang sebut saja segala benda ada wakaf. Sampai saya sendiri berpeluang alhamdulillah pergi ke Turki itu, wakaf slipper pun ada. Kan, wakaf slipper, wakaf makanan burung dan sebagainya. Jadi wakaf ni merangkumi keseluruhan aspek kehidupan yang kita boleh buat pelbagai jenis. Dengan objektifnya untuk membantu masyarakat kita seluruhnya lah, Islam dan bukan Islamnya, seperti yang Ustaz Farhan sebut tadi. Okey. Dan yang saya perlu sebutkan juga di sini bahawa sahabat-sahabat kita di Majlis Islam Negeri terutamanya dan pewakaf-pewakaf kita daripada seluruh negara terutamanya, jangan bimbang sebab di Yayasan Wakaf Malaysia ni, dalam sistem wakaf tunai yang kami wujudkan ni, ada pilihan untuk pewakaf-pewakaf kita memilih untuk berwakaf di negeri yang ni. Contohnya kalau macam saya orang Perak, kan, saya memilih untuk berwakaf di Perak, saya boleh klik di sistem kita, saya boleh pilih mana wakaf saya ini adalah untuk Majlis Islam Perak. Dan kami di Yayasan Wakaf Malaysia ni, setiap bulan kita akan kami akan daripada sistem tu kita boleh extract data mana untuk bulan ni sekian-sekian banyak amount ini adalah untuk Majlis Islam Perak. Dan setiap bulan kita akan hantar dana-dana yang dikumpulkan di Yayasan Wakaf Malaysia yang telah dikhususkan oleh pewakaf untuk negeri itu, kita akan hantar setiap bulan. Bagi contoh dalam sebelum ini kita ini contoh saya ambil contoh satu negeri saja di Selangor. Kita menghantar setiap bulan lebih daripada 130,000 sebulan. Pewakaf-pewakaf di Selangor yang memilih untuk berwakaf di negeri Selangor, kita hantar. Jadi melalui itu yang kita hantar dalam bentuk tunai. Sekiranya pewakaf tidak memilih untuk ataupun tidak menyatakan secara jelas wakaf itu untuk negeri mana, dana itu akan dikumpulkan di Yayasan Wakaf Malaysia, dan kita pula di Yayasan Wakaf Malaysia sebagai pemegang amanah itu akan menukarkan kepada mana-mana aset kad yang diluluskan dalam Malpa yang saya sebutkan tadi tu. Jadi sebagai contoh ni kita ada dua projek yang kita telah tukarkan wakaf tunai kita kepada aset. Yang pertamanya di Selangor, kita ada satu unit kedai di Bangi yang kita daripada dana wakaf tunai yang terkumpul, kita tukarkan kepada aset, kepada kedai pejabat ni lah. Dan kedai pejabat ni bila kita operasikan mendatangkan hasil, dan sebahagian daripada hasil itu kita kongsikan balik kepada Majlis Islam. Tadi sebelum tu bila aset ni dibeli menggunakan dana wakaf tunai tadi ni, kita follow perlembagaan bahawa mana-mana aset wakaf yang diwujudkan yang adalah didaftarkan atas Majlis Islam, kita daftar. Dan kita minta pada Majlis Islam untuk bagi bagi hak kepada Yayasan Wakaf untuk mengurus. Ini untuk sebagai kesinambungan kepada program wakaf yang kita buat supaya ada penjanaan dana yang berterusan. Yang kedua, projek yang kedua kita buat di Johor juga. Kita ada 2 unit di Paguh yang mana kita telah beli menggunakan dana wakaf tunai. Kita pindah milik kepada Majlis Islam dan kita uruskan. Sebagian model yang tadi itu, sebagian daripada pendapatan itu ada yang sebagian diambil sebagai kos mengurus, ada yang sebagian diagihkan sebagai manfaat wakaf, dan sebahagian kecil lagi diagihkan kepada Majlis Islam sebagai perkongsian hasil daripada aset yang kita uruskan, aset wakaf Majlis Islam yang kita uruskan. Jadi macam saya kata tadi, pewakaf-pewakaf, sahabat-sahabat di Majlis Islam jangan bimbang. Kami bukan datang menjadi pesaing kepada majlis. Kami datang, apa yang saya selalu istilah saya gunakan ni, kami juga berkhidmat kepada majlis-majlis. Sebagai rakan strategik lah boleh kita sebut ini untuk meningkatkan kutipan wakaf kita. Jadi alhamdulillah selama hampir 15 tahun Yayasan Wakaf beroperasi ini, kami masih lagi dilihat relevan, dapat membantu Majlis Islam dan hubungan baik yang ini kita harapkan dapat terus berkekalan. Termasuklah sekarang ini kami sedang berusaha untuk menjalankan kerjasama strategik bersama dengan rakan-rakan strategik yang lain lah, termasuk yang pada hari ini dengan Bank Rakyat lah. Jadi Puan Rawat, untuk persiapan pertama, terima kasih.
Masya Allah, tabarakallah. Saya suka tadi closing tadi Encik Halim kita sebut, kita bukan datang sebagai pesaing, saling lengkap melengkapi, saling bantu membantu, saling menyebarkan kebaikan, dan yang paling penting tuan-tuan puan-puan, inilah keunikan perlembagaan Malaysia. Inilah Fiqh Malizi ataupun Fiqh Malaysia yang unik, tidak ada pada negara-negara lain, dan kita raikan kelebihan ini. Jangan kita pandang pada kekurangan ataupun perbezaan, pandang kepada bagaimana kita boleh mencantikkan lagi negara kita ni. Alhamdulillah, tahniah Yayasan Wakaf Malaysia membantu dan juga kita kata synchronize di antara Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Bukan senang, tetapi setakat ini telah berjaya dengan jayanya. Alhamdulillah. Moga-moga berjaya. Yang paling penting tu, mengejutkan gergasi yang sedang tidur. The Sleeping Giant. Kalau kat Selangor, Red Giant kan? Sleeping Giant. Tuan-tuan perempuan yang saya kasihan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tadi muka berkerut. Ada orang komen dekat Facebook, Ustaz berkerut je. Kita tengah dengar, saya belum dengar tu serius lah. Bila jadi moderator, lucu balik kan. Tuan-tuan perempuan yang bersama kita live pada hari ini, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Rozainan, kepada Puan Mastura, ramai ni yang telah bersama live kita hari ini. Pada semua yang live dengan kita, boleh juga dapatkan pahala dengan share kita punya status ataupun live kita ni. Boleh sama-sama war-warkan, copy link, masuk dalam grup WhatsApp supaya semua orang dapat manfaat daripada program kita hari ini. Baru pusingan pertama, awal lagi. Maksudnya sempat lagi untuk semua orang bersama kita. Jadi disebabkan tadi Ustaz Farhan automatik menjadi panel pertama, jadi kita kembali balik kepada Ustaz Farhan. Ustaz, tadi kita dah sebut dah sebenarnya, ada sikit-sikit bunyi dah pasal wakaf RM1. Yang kalau kita kata RM1 ni mudah nak jumpa. Kadang-kadang bukan cakap RM1, ni jumpa dekat dalam celah-celah kereta, jumpa dekat dalam seluar baju tengah mesin basuh, pusing keluar banyak-banyak duit. Lain macam. Jadi nak kata apa, bahawa duit RM1 ni insya-Allah kan kita mudahlah dapat, mudah jumpa. Tapi dia mudah untuk belanja benda-benda yang tak penting ataupun benda-benda nafsu lah. RM1 ni nak tahu besar tak besar, tengok mudah tak masuk tabung. Mudah tak masuk tabung masjid. Dia boleh minta maaf, kasar sikit, RM10 beli rokok boleh. Rokok boleh. Kan? Tapi RM10 tu belum tentu nak masuk dalam tabung masjid. Alah Ustaz, serang pokok. Sabar bang. Ni nak serang akak-akak juga ni. RM10 mudah, RM100 mudah nak beli Tupperware. Tapi susah nak beli wakaf ataupun nak beli saham akhirat. Jadi Ustaz Farhan, menariknya hari ini kita bersama-sama kerjasama strategik di antara Bank Rakyat dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Dan menariknya RM1 plus RM1. Apa pula tu? Jadi Ustaz akan terangkan dan kena juga dengan tajuk kita, makin wakaf makin kaya. Macam mana dengan RM1 tuan-tuan perempuan ni dapat menambah kekayaan, bukan setakat tambah kekayaan pada duit tuan-tuan perempuan, Bank Rakyat bagi duit. Ingat senang ke bank nak bagi duit tuan? Okey, jadi kita bersama Ustaz Farhan. Ustaz, boleh tak cerita apa bentuk kerjasama di antara Yayasan Wakaf dan juga Bank Rakyat, dan bagaimana sebenarnya RM1 tadi insya-Allah jadi makin wakaf makin kaya. Dipersilakan Ustaz Farhan. Terima kasih Puan Rahmat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sehari dua ni kita orang kata buka paper baca perpaduan, buka TV sebut perpaduan. Jadi kita dengan Yayasan Wakaf Malaysia dengan Bank Rakyat, kita berpadu juga sebenarnya. Berpadu dari sudut tenaga dan juga kepakaran untuk meningkatkan dari sudut galakkan berwakaf. Macam mana kita nak menguruskan wakaf. Apa yang Puan Rahmat sebut tadi, 1+1, RM1 plus RM1, nanti kita cerita lebih kurang apa nama strategi kita dalam untuk mengembangkan harta wakaf kita ni bagi membantu umat Muslim, umat Islam, manusia yang memerlukan dan sebagainya. Baik, kerjasama di antara Bank Rakyat dan Yayasan Wakaf Malaysia ni alhamdulillah menunjukkan satu perkembangan yang baik. Malah kita di Bank Rakyat Puan Rahmat dan sidang para pendengar sekalian, dia ada 1+1. RM1, kita contohnya Puan Rahmat masuk RM1, Bank Rakyat akan tambah RM1 ke atas nilai RM1 tadi. Maksudnya dengan kata lainnya disebut matching grant. Maknanya matching grant ni Bank Rakyat telah bersetuju untuk meletakkan semaksimum matching grant ni sehingga RM1 juta. RM1 juta ni banyak Puan Rahmat. Kita pun tak pernah mencapai RM1 juta dalam akaun kita. RM1 pernah sampai lah.
Maka 1 juta ni satu amount yang jumlah yang besar supaya apa? Supaya orang awam faham strategi ataupun permainan yang Berayat dan juga Yayasan Wakaf Malaysia buat ni, supaya bila kita masuk RM1, Berayat tambah RM1. Masuk RM5, kita tambah RM5 kan. Masuk RM100,000, Berayat akan tambah RM100,000 supaya dia ada matching grant. Sebab pengalaman kita Pure Rahmat, Masya Allah, kita doakan kepada individu, kita pernah menerima daripada seorang individu sebanyak 100K dia berwakaf Pure Rahmat. Masya Allah. Mudah-mudahanlah saya doakan saya pun boleh berjaya buat seperti orang tu buat, dan para sidang pendengar sekalian boleh mampu untuk buat benda tu. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Cuma kita boleh bermula benda tu walaupun kita ada 10%, kita cuba berwakaf dengan 100%. Sebab kalau kita impian kita besar, tapi benda kecil pun kita boleh nak buat, satu masalah kepada kita. Maka kita bermula daripada kita merangkak dulu, kemudian kita berjalan dan sebagainya. Kemudian bukan setakat berjalan, kita boleh berlari. Mudah-mudahan individu yang mewakafkan sebanyak 100,000 tu, Allah Ta'ala memberkati dia, ahli keluarga dia. Mudah-mudahan harta yang diwakafkan tu, kita semua dapat manfaatnya. Amin. Berterusan, berkekalan manfaat tu dan jariah untuk dia, insyaAllah. Maka tuan-tuan, sidang para pendengar sekalian, itu yang 1 plus 1 adalah RM1 plus RM1, matching grant dia panggil. Maka kerjasama yang kita buat di antara Berayat dan juga Yayasan Wakaf Malaysia ni, kita fahamlah Yayasan Wakaf Malaysia ni sudah 15 tahun berpengalaman. Maka dari sudut wakaf ni, kita kata pro lah Yayasan Wakaf Malaysia untuk menguruskan dari sudut dana wakafnya, macam mana aktivitinya, programnya, projeknya, siapa recipients kepada dana wakaf dan sebagainya. Dan kita Berayat ni alhamdulillah Pure Rahmat merupakan satu koperasi yang patuh syariah terbesar di Malaysia. Bukan kita nak mendabik danda, tapi kita nak menunjukkan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita menggunakan sebaik mungkin untuk manfaatkan kepada orang awam kembali. Apatah lagi sesama dengan agama kita, boleh membantu orang miskin dan sebagainya. Maka bank ni kita tahulah, dalam sudut pengurusan wang, dalam sudut pengurusan pelaburan, nak mencari dana dan sebagainya, nak melabur dana dekat mana dan sebagainya. Ini kita guna, jadi berpadu, saya sebut dia berpadu tenaga dan juga kepakaran, merupakan satu strategi yang cukup terbaik antara Berayat dan juga Yayasan Wakaf Malaysia. Sebab tu antara kolaborasi yang kita buat, dia akan ada satu Joint Management Committee disebut, JMC disebut, ataupun JMC ni dia punya functionnya untuk membincangkan macam mana kita nak melabur, kepada siapa kita nak buat pelaburan, di mana kita nak mencari tempat pelaburan yang paling strategik dan sebagainya. Jadi Berayat ni merupakan seorang ataupun badan institusi untuk menasihati ataupun menyediakan platform pelaburan. Sebab kita di bank ni, kita mungkin dah ada channel-channel untuk kita melabur duit wakaf tadi. Sebab tu wakaf tunai ni, orang ramai dia letak duit dia, kita poolkan dalam satu pool, maka kita melabur di tempat yang ada keuntungan. Daripada keuntungan itulah kita memanfaatkan kepada pendidikan, ke kesihatan, ke ekonomi ataupun kebajikan dan sebagainya. Baik. Kebiasaannya dalam sudut pelaburan, kita sebutlah dia, bila sebut pelaburan ni dia ada high risk, ada low risk dan sebagainya. Jadi dalam JMC inilah dia akan menentukan tempat kita nak melabur duit wakaf tadi, daripada wakaf itu supaya kita dapat mengembangkan lagi wakaf daripada prinsipal, kemudian dia ada keuntungan. Keuntungan inilah yang kita nak ambil manfaatnya, kemudian kita sebarkan untuk yang saya sebut tadi, untuk kesihatan, ekonomi dan sebagainya. Baik. Maka Bank Rakyat merupakan satu bank yang ada instrumen pelaburan. Antaranya kita sebut TD, Term Deposit. Term Deposit, bukan SD yang Pure Rahmat, jangan bertukar. TD ni Term Deposit. Term Deposit ni maksudnya term deposit yang ada sumber ataupun keuntungan yang boleh dijamin kerana apa? Kerana dia menggunakan platform pelaburan patuh syariah. Kemudian dia menggunakan pelaburan yang berasaskan tawarruf, disebut dalam kaedah muamalat dan sebagainya. Maka bila kita laburkan dalam TD tadi, maka dia adalah peratusan keuntungan 4%, 5% dan sebagainya. Andai kata kita bayangkan Pure Rahmat, kita dah cukup 1 juta. Baik. Bukan daripada 1 juta tu kita ada contohnya 4%. Berapa manfaat yang kita boleh dapat daripada situ, kemudian kita sebarkan manfaat itu kepada orang awam dan sebagainya. Maka itulah antara tujuan ataupun objektif kerjasama kita di antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan Berayat. Antara lain lagi,
Kerjasama ni dia untuk mempromosikan dan mencari inisiatif baru. Sebab hari ini dunia dah berubah, saya sebut tadi pada pusingan pertama tersebut awal, dunia sudah berubah. Maka bila dunia sudah berubah, mungkin dah inisiatif kita pun perlu seiring dengan perubahan. Kalau dulu mungkinlah kita masuk masjid surau dan sebagainya, kita cerita about wakaf dan sebagainya. Hari ini kita ada internetnya, kita ada mobile bankingnya, kita ada mesin ATM-nya dan sebagainya. Maka ini merupakan inisiatif yang perlu dipikir bersama dalam JMC supaya dia selaras ataupun seiring dengan perubahan semasa, P. Rahmat. Baik, antaranya fungsi lain lagi kerjasama kita ni untuk menyediakan fasiliti kepada orang awam. Sebagaimana yang kita faham, Bank Rakyat ni sudah tentulah dia ada cawangannya. Kita ada lebih kurang 148 cawangan seluruh negara Malaysia. Mana kalau kita pergi sebelah Selangor, dia ada setiap daerah tu dia ada cawangan-cawangan dia. Kita pergi belah Kelantan, dia ada daerah tu ada cawangan-cawangan dia sebagainya. Maka kalau kita pergi balik pasar, ada baki RM1, kita boleh singgah Bank Rakyat untuk berwakaf. Pergi kaunter, masuk duit untuk berwakaf. Sesenang itu kita menyediakan platform ataupun fasiliti kepada orang awam supaya galakan ataupun inisiatif yang kita buat ni memudahkan orang awam untuk bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Dan kita ada lebih kurang 990 mesin ATM Bank Rakyat di beberapa tempat. Kadang-kadang kita pergi singgah stesen minyak, ada mesin ATM Bank Rakyat. Kita singgah di RNR, ada mesin ATM Bank Rakyat dan sebagainya. Maka ini peluang-peluang yang mudah untuk kita berwakaf. Kita dah ada nombor dalam kita punya Facebook, dalam Instagram, dalam apa-apa benda lah. Media sosial media ni ada punya iklan-iklan, kita letakkan nombor akaun sebagaimana tuan-tuan puan boleh tengok nombor akaun tu. Duduk baring pun boleh bersedekah, boleh berwakaf. Bayangkan P. Rahmat, tengah-tengah makan nasi, main pun boleh, transfer boleh, kenyang pun dapat, pahala pun dapat sambil makan dan sebagainya. Kita ada mesin CDM, kita ada chat cawangan-cawangan kecil, kita panggil Rakyat Access dan sebagainya. Ini antara fasiliti yang yang kita bekalkan ataupun yang kita providekan kepada orang awam supaya inisiatif wakaf kita berjaya, supaya pengembangan dari sudut ekonomi wakaf kita makin berkembang, bertambah subur dan sebagainya. Baik. Maka yang saya sebut tadi, saya perlu ulang sekali lagi, manfaat ataupun daripada pelaburan yang kita buat tadi, kita fokuskan kepada 4 perkara setakat ini. Antaranya pendidikan, antaranya kesihatan, yang ketiga permekasaan ekonomi, yang keempat kebajikan. Maka setakat ini kalau saya boleh selitkan cerita dengan Maidam sebelum ni, kita menyediakan pusat hemodialisis. Maka dari sudut kesihatannya, orang awam mewakafkan, kemudian kita daripada harta wakaf tu kita beli alat untuk cuci buah pinggan dan sebagainya, kelengkapan yang sepatutnya sesuai dengan perubatan dan sebagainya. Maka ini antara yang kita buat. Sebab apa? Sebab fasiliti pada hari ini sudah mudah, sudah ada depan mata. Even di hujung jari pun kita dah boleh bersedekah. Sembang dengan kawan kita boleh berwakaf. Lepas rehat main bola kita boleh berwakaf. Lepas solat kita boleh berwakaf. Bila-bila masa di mana saja, janji ada bayar lain je. Jangan tak bayar bil pun tak boleh, kita nak masuk dari internet. Maka bila ada lainnya dan sebagainya, ada duit dalam akaunnya, kita boleh berwakaf sesenang mungkin kerana kita di Bank Rakyat pun kita ada air rakyat tersebut. Online banking dan sebagainya. Semudah itu supaya pemerkasaan instrumen wakaf tu menjadi satu inisiatif atau penggalakan yang cukup berjaya, saya doakan. Sebab apa? Dia untuk ekonomi umat Islam itu sendiri. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. P. Rahmat, kalau saya nak tambah sedikit lagi. Kita sebagai koperasi perbankan Islam ataupun bank yang patuh syariah sepenuhnya 100% guna tanpa was-was. Maka bila ada pelaburan tersebut tadi, dalam pelaburan ada orang awam masuk dalam akaun dan sebagainya, wakaf ni kita melabur. Kemudian bila buat pelaburan ada keuntungan dan sebagainya, bank pun boleh menjalankan operasi perniagaannya dan sebagainya. Saya yakin dan percaya orang awam yang terlibat dalam perkara kebaikan ini mendapat pahala yang sama. Kerana apa? Kerana apabila sesebuah institusi perbankan Islam setiap tahun tutup akaun, dia perlu bayar zakat sebanyak 2.5% ke atas keuntungannya ataupun total aset dan sebagainya. Tapi sipir mudahnya, zakat ni wajib dibayar oleh perbankan-perbankan Islam. Maka disebabkan orang awam membantu Bank Rakyat,
adanya perniagaan bank rakyat, wakaf dan sebagainya, maka daripada itu zakat kita boleh keluarkan daripada sebab orang awam tadi membantu bank. Bila zakat, kita keluarkan zakat, orang-orang yang memerlukan, kita kembalikan semula manfaat itu kepada orang ramai. Maka dari dua sudutnya kita boleh melihat bukan sekadar hanya pelaburan dunia, tapi kita merupakan pelaburan akhirat kita buat sekali. Maka berwakaf ni merupakan satu pelaburan yang cukup berharga ataupun cukup penting dalam kehidupan kita sebenarnya, Rahmat. Biarlah dalam kehidupan kita sekali pun, biarlah ada pengalaman kita berwakaf. Malu kita menghadap Allah Ta'ala, tak ada perkara sunat yang orang kata sunat yang paling mudah kita berhadapan dengan Allah Ta'ala, tak ada wakaf kita buat. Sebab ialah kita tak nak kadang-kadang orang yang tak cukup wang semua, tapi ini peluang yang paling mudah kita nak bincang supaya apa? Supaya ada peluang dalam kehidupan kita, ada pengalaman kita berwakaf walaupun sekali. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab dia antara merupakan amal jariyah, benda yang tidak akan putus, benda yang tidak akan sia-sia. Sebab kalau kita makan nasi, kita kata kita buang balik, buang air dan sebagainya, ini putus benda tu. Kenyang habis kejap, lapar balik. Tapi amal jariah ni kita melabur sekali, masuk RM1 je ataupun 5% ke 10% dan sebagainya, tapi dia terus mengalir di sisi Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan kenyang di sisi Allah Ta'ala. Kerana kalau kita orang berniaga, sebelum saya tutup, kalau orang kita berniaga ni kita hanya berapa ringgit untung hari ni. Kalau yang Kelantan, aku untung RM5, RM4. Ini duit yang kita boleh kira dalam atas mata wang dunia. Maka jariah, wakaf, sedekah dan sebagainya merupakan mata wang kita bila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kerana mata wang kita telah dikonvert kepada pahala. Inilah peluang yang kita dapat. Sebab itulah inisiatif yang kita buat, kerjasama yang kita buat, fasiliti yang kita sediakan supaya kita mudah untuk melakukan ibadah. Kemudian ibadah kita tadi, duit kita, wang kita, harta yang kita wakafkan dikonvert kepada pahala. Kerana itulah nilai mata wang yang paling berharga bila kita berhadapan dengan Allah Ta'ala di hari akhirat. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita berwakaf, kita bersedekah dengan seikhlas mungkin, walaupun sedikit, walaupun banyak, maka itulah jariah yang kita boleh buat, maka itulah mata wang yang kita boleh persembahkan kepada Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan perempuan, sekali lagi bila dengar kata Ustaz Farhan, jadi semangat kita insya-Allah untuk menunaikan ataupun untuk kita melakukan ibadah wakaf. Tadi Ustaz bagi tahu rupa-rupanya ada kita kata apa, matching grant. Tu Ustaz dah sebut ni. Ni yang menarik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan wakaf tempat lain, bukan salah wakaf tempat lain, bahkan bagus, silakan. Cuma untuk kali ni kita ada sejuta. Nak sebut pun susah. So sejuta grant ni tuan-tuan. Inilah kita ambil peluang sebab apa? Confirm RM1 tuan-tuan perempuan akan dimatchingkan, akan disekalikan bersama dengan bank rakyat. Jadi insya-Allah tadi ada 4 trust utama lagi yang bank rakyat akan fikirkan, akan usahakan, akan gembling tenaga mereka. 4 trust utama kepada produk wakaf kita. Tadi yang best tadi saya tengok ada 4 tadi adalah penjanaan ekonomi, masya-Allah. Ni sekarang ni telur ayam pun tak ada. Nak kata apa, insya-Allah dengan adanya perkara-perkara ini kita dapat membantu menyelesaikan masalah negara sikit demi sedikit. Seperti mana juga pun Cik Alim sebut tadi Sleeping Giant, sekarang kalau kita boleh dapat fakta daripada Cik Alim nanti kan, berapa ataupun kita kata masih kecil lagi jumlah wakaf yang ada kalau nak dibandingkan dengan duit zakat di Malaysia. Sebab tu kita kata potensinya besar, kita kata jurangnya ataupun peluangnya besar lagi dalam Malaysia ini untuk kita bangkitkan kuasa wakaf di Malaysia. Jadi Encik Alim tadi daripada sudut pandang bank rakyat, Ustaz Farhan kita bagi tahu macam mana bank rakyat membantu, macam mana bank rakyat berusaha. Jadi mungkin daripada Yayasan Wakaf Malaysia, soalannya adalah macam mana boleh tercetus kerjasama matching grant bersama dengan bank rakyat. Apa sebabnya? Pencetusnya bukan pencetus ummah, bukan pencetus masalah, ni pencetus wakaf. Kenapa boleh wujudnya kita kata idea matching grant ni? Dan tadi mungkin Ustaz Farhan telah sebut berkaitan tentang kelebihan dan juga sisi pandang daripada bank rakyat dan juga mungkin sisi pandang daripada Yayasan Wakaf. Bagaimana kita memandang matching grant dan juga kerjasama strategik ini? Dipersilakan.
Baik, terima kasih dari P.U. Rahmat untuk pusingan kedua ini. Baik, untuk idea tercetusnya kerjasama dengan Bank Rakyat ini sebenarnya kita bermula pada tahun 2018 lah, bila mana kita mula memikirkan bagaimana kita strategi untuk menembusi pewakaf-pewakaf yang ada di seluruh negara ni lah. Melalui Pelan Pemerkasaan Wakaf Malaysia kita telah merangka satu model apa yang kita sebut sebagai dana wakaf nasional lah. Dan model dana wakaf nasional ni adalah yang kita ada 3 kategori kumpulan sasar yang kita sasarkan untuk berwakaf, iaitu yang pertamanya agensi kerajaan, yang keduanya swasta ataupun korporat, yang ketiganya apa yang kita buat sekarang lah yang sedia ada, iaitu Wakaf Tunai Malaysia yang kita sasaran kepada masyarakat umum. Jadi bermula daripada situ, kita mula mencari rakan-rakan strategik daripada 3 kategori yang kita sebutkan tadi. Yang pertamanya untuk agensi kerajaan ni kita telah ada lah. Nampaknya sangkut tu, sedikit. Tak jelas Saya kena ulang balik kah? Minta maaf. Dia hilang seluruh perkataan tu. Kalau boleh ulang sikit. Boleh, saya mulakan balik lah. Okey, tahun 2018 kita telah mula membicarakan mengenai dana wakaf nasional lah. Yang mana model dana wakaf nasional ni kita mensasarkan untuk bekerjasama dengan 3 kategori institusi, iaitu yang pertamanya institusi kerajaan, agensi kerajaan, yang keduanya institusi swasta ataupun korporat, dan yang ketiga masyarakat umum melalui apa yang kita ada sekarang ni, iaitu Wakaf Tunai Malaysia. Ini target untuk masyarakat umum lah. Dan untuk agensi kerajaan ni kita asal pada ketika itu kita bermula dengan Kementerian Pendidikan, tapi masih lagi dalam perbincangan. Selepas pada itu apa yang kita dapat jayakan adalah kerjasama kita bersama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun KASA, yang kita wujudkan. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam kita punya website itu ada wakaf air kita. Itu kerjasama kita dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan kerjasama dengan korporat ni paling banyak lah, antaranya termasuklah dengan Bank Rakyat ini. Apa yang hasrat di sebalik kerjasama dengan tiga sektor yang kita wujudkan ni lah, bila kita mewujudkan satu produk yang spesifik dengan satu agensi ini, dia apa yang kita dapat adalah dia mewujudkan satu rasa keempunyaan ataupun sense of belonging. Yes, itu. Terima kasih Pak Rahmat membantu saya. Ya, bila kita mewujudkan ada sense of belonging ini, sebenarnya dia menarik untuk kita berwakaf lah. Macam contohlah, kita wujudkan kampung kita lah, wujudkan satu wakaf untuk surau ni. Kita sebagai penduduk kampung itu secara automatik kan tertarik dengan produk itu. Berbanding dengan kita kata wakaf untuk umum, maknanya kita akan wakaf ni apa-apa aset kekal yang kita sebutkan. Jadi bila begitu, bila kita kerjasama contoh dengan KASA, sasaran kita adalah pewakaf-pewakaf daripada warga KASA itu sendiri. Jadi kita dapat lihat kesannya itu bila kita brandingnya itu adalah wakaf air, yang mana untuk kaki tangan di KASA ni dia sangat menyentuh hati mereka untuk berwakaf. Dan samping itu masyarakat yang menerima manfaat daripada projek ini juga. Kita lihat mungkin kita lihat masyarakat yang menerima ni lah golongan yang tidak mendapat bekalan air bersih di kawasan-kawasan yang terpencil. Ini juga sangat-sangat membantu kita untuk meningkatkan kutipan wakaf kita. Dan sama juga dengan Bank Rakyat ni, kita sasarkan untuk satunya kita tahu database pendeposit di Bank Rakyat ni sangat besar, antara yang terbesar di Malaysia. Jadi kita mensasarkan kepada selain daripada masyarakat umum, kita mensasarkan kepada pendeposit dalam Bank Rakyat itu sendiri. Macam saya kata tadi, bila macam yang kita istilah yang P.U. Rahmat tolong saya tadi itu, sense of belonging itu wujud bila mana kita mewujudkan satu produk wakaf yang ada branding yang boleh menyentuh hati mereka. Itu kita nampak daripada pengalaman kita daripada tahun 2009 kita wakaf tunai itu. Antara yang isu yang timbul adalah mereka ini bertanya-tanya ke mana produk ini pergi, ke mana dana ini akan diagihkan dan sebagainya. Jadi bila kita wujudkan satu produk yang jelas, yang boleh masyarakat lihat di mana manfaat itu, terutamanya bila manfaat itu diagihkan dalam komuniti mereka, itu yang menyebabkan tarikan kepada produk ini
dapat dibuka kepada masyarakat lah. Jadi untuk projek dengan Bank Rakyat ni seperti yang Ustaz Farhan sebut tadi, dari segi agihannya kita ada 4 kategori ya, pendidikan, kesihatan, kesihatan ekonomi alam sekitar ataupun tujuan-tujuan lain yang diluluskan oleh jawatankuasa bersama lah. Jadi sebagai contoh lah untuk pendidikan ni, kami di Yayasan Wakaf Malaysia sebelum adanya produk Bank Rakyat ni kita telah mengagihkan dana wakaf umum yang kita terima daripada sumbangan daripada masyarakat. Contohnya waktu PKP itu kita bagi bantuan dalam bentuk tablet, PC, handphone sebagainya lah untuk membantu masyarakat kita yang kurang bernasib baik untuk supaya mereka dapat mengikuti pendidikan secara online. Termasuklah kita belikan juga line-line internet untuk mereka. Jadi kita di sini lihatlah manfaat kepada bagaimana manfaat daripada wakaf ini dapat diagihkan kepada masyarakat. Dan yang keduanya untuk kesihatan, waktu pandemik juga sebenarnya Yayasan Wakaf ni banyak agihan yang kita buat waktu pandemik sebab kita nampak pada ketika itu masyarakat memang memerlukan bantuan daripada segala sumbernya adalah. Waktu pandemik untuk kesihatan kita telah mengagihkan hampir ataupun lebih daripada 1.5 juta bantuan kepada hospital-hospital di seluruh negara. Ada 3 hospital yang kita bantu di Sungai Buloh, di Tunku Ampuan Rahimah Kelang dan Tunku Ampuan Hafzan di Kuantan Pahang. Apa yang kita bantu adalah memberikan peralatan-peralatan yang sangat kritikal diperlukan pada ketika itu untuk merawat pesakit-pesakit COVID. Dan alhamdulillah maklumatlah daripada pihak hospital juga sumbangan kita ni sangat-sangat membantu di ketika mana mereka memerlukan peralatan-peralatan, katil tambahan, peralatan-peralatan elektronik yang mahal-mahal itu memang sangat-sangat diperlukan pada ketika itu. Jadi alhamdulillah kita dapat mengagihkan sumbangan daripada masyarakat ni balik kembali kepada masyarakat, daripada masyarakat kembali kepada masyarakat. Itu Masya-Allah. motif. Dan untuk ekonomi juga kita ada 2 produk yang kita telah laksanakan dan insya-Allah dengan Bank Rakyat pun kita akan expand lagi projek ini. Yang pertamanya adalah wakaf halal PKS. Yang ini kita membantu PKS yang ingin mengembangkan perniagaan melalui kita beri pinjaman dalam bentuk wakaf ni, dana wakaf diberi dalam bentuk pinjaman untuk mereka membeli peralatan-peralatan yang diperlukan untuk mengembangkan perniagaan, dan daripada keuntungan perniagaan tidak akan bayar balik, supaya kita ada satu dana yang sentiasa sustainable lah untuk kita, supaya manfaat itu dapat diagihkan kepada lebih ramai masyarakat lah. Dan yang keduanya kita ada juga apa yang kita sebut wakaf armalah. Yang ni untuk bantuan kepada ibu tunggal juga. Konsep ni sama juga, kita beri aset wakaf itu kita berikan kepada mereka untuk digunakan untuk menjalankan perniagaan. Ini juga untuk meningkatkan ekonomi mereka lah. Dan dalam konteks alam sekitar, kita lihat sekarang ni ada apa yang kita lihat adalah wakaf air lah. Dan kita mungkin akan boleh explore lagi lah melalui kerjasama dengan Bank Rakyat ni. Kita boleh lihat lagi aspek-aspek alam sekitar yang lain, termasuk penjagaan segi terutama kita ada sekarang ni SDG untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Ini kita boleh ni sebab wakaf ni dia tidak terhad kepada mana-mana agihan. Kita boleh explore dia punya manfaat supaya as long as dia memberi manfaat kepada masyarakat, kita boleh laksanakan. Selalunya dengan pihak kasar lah biasanya, sebab di kasar ni ada pelbagai lah kategori agihan dia, termasuk kepada non-Muslim, kepada masyarakat orang asli di Sarawak yang bukan Islam, termasuk kepada ada juga kita agihkan kepada masyarakat beragama Buddha. Jadi di situ saya dapat persoalan daripada pihak kasar, boleh tak kita agihkan kepada masyarakat bukan Islam? Saya kata, kita bagi pandangan dan saya pun telah merujuk kepada pegawai syariah Yayasan Wakaf, selagi mana agihan itu tidak bertujuan bermaksiat ataupun tidak bertujuan untuk mengembangkan agama bukan Islam, itu kita boleh laksanakan. Itu alhamdulillah kita memang dapat nasihat ataupun dapat garis panduan yang jelas berkenaan dengan itulah. Baik. Terima kasih, Firman. Terima kasih banyak Encik Alim. Masya Allah. Banyak tu kalau kita nak persincikan satu persatu kerja-kerja Yayasan Wakaf Malaysia yang telah dijalankan, yang bakal dijalankan. Untuk tahu lebih lanjut, boleh terus pergi ke Facebook Yayasan Wakaf Malaysia ataupun pergi ke laman web Yayasan Wakaf Malaysia. Baca pelan-pelan. Nanti boleh tengok, tanya tepuk dada, tanya hati. Yang mana satu aku nak, yang dengan kasar ke, yang dengan mana pertanian ke. Jadi semua orang dia ada dia punya selera masing-masing. Maka sahabat-sahabat sekalian boleh like dan follow media sosial Yayasan Wakaf Malaysia
untuk update dan info semasa. Jadi Ustaz Farhan, Cik Alim, kita sekarang ni dah 10.50 kan, nanti nak bersiap solat Jumaat lagi, macam-macam lah, nak pergi lunch lah. Jadi kita dalam pusingan terakhir, insya-Allah lebih kurang lah 5-7 minit yang terakhir pada Ustaz Farhan. Ustaz, wakaf, the giant, the sleeping giant, ataupun barangkali alhamdulillah kita kalau cerita 20-30 tahun lepas, terus terang kita kata kita tak rasa bahawa dengan kewujudan bank rakyat, bank Islam, bank muamalat ni dulu kita rasa tak tercapai ke akal. Tapi alhamdulillah selepas 30-20 tahun wujud instrumen bank yang patuh syariah, barang bank rakyat pun masya-Allah gergasi. Jadi kita kata kita pun telah mendepani isu ni sehingga orang-orang Indonesia, Dr. Ustaz Abdul Somad, penceramah hebat, dia selalu kempen di Indonesia mesti follow bank rakyat, mesti follow bank Islam. Memang selalu disebut, walaupun dia kata saya tidak dibayar oleh bank rakyat. Dia nak kata apa? Alhamdulillah, 30 tahun berjaya kita. Alhamdulillah, dan insyaAllah lebih besar dan lebih besar lagi. Jadi wakaf juga kita berharap begitu. Sekarang tak nampak hasil. InsyaAllah Encik Alim panjang umur, tempat kot nampak hasilnya. Amin. Tapi kata-kata mungkin anak-anak kita, cucu kita yang akan nampak, oh ini rupanya perjuangan kita yang sekarang ni, mungkin wakaf grand matching grantnya 1 juta. Tapi tak tahu 30 tahun akan datang matching grantnya 100 juta. Wallahualam. Jadi apa sebenarnya Encik Farhan, Ustaz Farhan daripada bank rakyat yang kita harapkan, yang kita barangkali nak nampak 10-20 tahun akan datang daripada segi pemperkasaan ekonomi, mungkin kita serahkan secara umum hasrat dan harapan bank rakyat. Dipersilakan Ustaz Farhan. Baik, Your Rahmat, yang saya hormati Cik Alim dan sidang para pendengar sekalian. Kita dah masuk pusingan akhir dah, Your Rahmat. Allah maaf. Ya. Sekejap sangat. InsyaAllah kita akan sesi lain lagi nanti. InsyaAllah. Apa nama ni, secara khulasah ataupun kesimpulannya, target kita ataupun impian ataupun cita-cita kita dalam berakyatnya Yayasan Wakaf Malaysia ni sudah tentulah kita nak apa nama ni, pewakaf ni lagi ramai dan dana wakaf ni makin bertambah. Lalu sebagaimana saya sebut dalam pusingan pertama, dalam pusingan kedua, supaya apa? Kita untuk menyuburkan dana wakaf, kemudian kita boleh menyebar kebaikan itu kepada orang awam. Sebagaimana yang Cik Alim sebut tadi, penerima wakaf kita ni tak mestinya orang Muslim dan sebagainya, non-Muslim boleh menerima manfaat. Inilah antara kebaikan ataupun ruhul Islam tu, ataupun sinar nur Islam tu terpancar dengan satu kebajikan yang kita buat. Kita boleh menunjukkan syiar Islam kita, menunjukkan kebaikan agama kita, merentasi agama. Maksudnya walaupun dia non-Muslim, tapi sekiranya dia layak untuk menerima dana wakaf kita sebagaimana Cik Alim sebut tadi, alhamdulillah. Ini kita merupakan satu dakwah yang kita buat. Walaupun kita tak perasan benda ni, tapi inilah dakwah yang kita buat secara tidak sengajanya. Insya-Allah Allah Taala akan pertimbang, Allah Taala akan beri pahala kepada kita, kebajikan kepada kita. Inilah modal yang kita nak bawa balik bertemu dengan Allah Taala. Dengan kata lain lagi, harapan kita sebagainya, lagi ramai kerjasama yang kita boleh buat dengan badan kerajaan, dengan badan-badan korporat dan sebagainya, supaya nilai wakaf tadi makin bertambah. Kita boleh tunjukkan kebaikan agama Islam ni kepada Muslim sebagai dakwah kita dan sebagainya. Ini merupakan satu impian ataupun cita-cita kita, supaya kita nampak perbankan Islam dengan versus dengan perbankan konvensional. Inilah perbezaan kita, Pure Rahmat. Maka sebagai perbankan Islam ni, kita ada kebajikan tanggungjawab sosial korporat kita. Mungkinlah bank konvensional mungkin ada CSR dan sebagainya, saya tak nak sentuh. Cuma kita berbeza dengan CSR kita membantu dari sudut ekonomi umat Islam. Kita membantu kesihatan orang awam dan sebagainya. Ini merupakan salah satu tanggungjawab sosial korporat kita sebagai salah sebuah institusi perbankan Islam. Kalau saya sentuh sikit, kalau kita buka dalam bank negara dipanggil VBI, Value Based Intermediation, yang mana antaranya kebaikan apakah, selain daripada mencari keuntungan, apakah kebaikan yang kita boleh sebarkan kepada orang awam. Antaranya wakaf. Sebab wakaf ni bukan kita nak keuntungan untuk bank, tapi keuntungan yang kita jana untuk manfaat pada orang ramai. Ini merupakan satu natijah ataupun satu kebaikan yang kita boleh tonjolkan kepada orang awam, walaupun serendah RM1, kita boleh menderma, berwakaf dan sebagainya. Kebaikan ini kita boleh persembahkan kepada orang awam, kepada orang Muslim, apatah lagi kepada orang non-Muslim, merupakan satu dakwah
Yang paling simple kita boleh buat dengan berwakaf dengan RM1. Sebab itulah kita ambil suntikan motivasi daripada satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebut, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang sesiapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti mana orang yang buat tadi. Maka kita hari ini kita kempen supaya orang berwakaf. Hari ini kita tunjuk WhatsApp group, hari ini boleh buat status dah Piur Rahmat malam-malam nak tidur tu, okey, jom berwakaf. Cukup dah. Esok kita buat status lagi, tunjuk nombor akaun wakaf, berayak dan sebagainya. Maka bila orang bersedekah, berwakaf, kita tidur, tapi pahala terus mengalir masuk, insya-Allah, mudah-mudahan. Maka ini impian kita, cita-cita kita bukan semata-matanya untuk keuntungan bank, tak. Tapi ini merupakan satu tanggungjawab sosial dan juga satu tanggungjawab kepada agama kita sendiri, Piur Rahmat. Yang mana dengan berwakaf walaupun RM1, tapi bila kumpul dengan ramai, orang masuk RM1, orang masuk RM1, kita bayangkan kalau RM1 1 juta orang. Tidakkah sejuta dapat. Maka dengan nilai yang sejuta tadi, ada pula matching grant dan sebagainya, maka dengan nilai yang 1 juta, 2 juta dan sebagainya, banyak manfaat-manfaat yang kita boleh dari sudut perkembangan ekonomi umat Islam. Seperti mana yang Cik Ali sebut tadi untuk wakaf pada PKS kita, orang nak menjaga kecil-kecilan, kita boleh membantu dia makin besar. Kemudian daripada sudut positif kita tengok bila orang yang berniaga berjaya dengan adanya dana wakaf, apa yang dia buat antaranya dia akan mengeluarkan zakat perniagaan dia. Maka orang lain susah pula dapat menerima manfaat daripada dia. Mana puncanya kita lah yang berwakaf daripada harta wakaf kita tadi. Kita boleh kembangkan harta wakaf tadi untuk kita membantu orang lain. Kemudian orang lain yang kita bantu berjaya, dia boleh bantu orang lain. Maka rantaiannya akan berjalan mengalir begitu cantik. Sebab saya sebut dalam pusingan kedua atau pertama tadi, jariah yang mengalir tadi. Inilah jariah kita bantu hanya sekadar RM1, tapi kita manfaatnya terlalu besar. Maka jariah kita tolong orang ni sehingga berjaya. Orang ni keluarkan zakat, orang berjaya. InsyaAllah mudah-mudahan semua dikira, dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka sama-samalah yang kita dengar pada hari ini, mungkin kita dengar rakaman, sekejap lagi ada rakaman dia telah rekod dan sebagainya. Kita sebarkan kebaikan ini kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada corporate kita, rakan corporate kita dan sebagainya. Supaya jariah kita benda yang paling mudah kita buat, kita hanya kempen. Hari ini seperti mana saya sebut tadi, status WhatsApp, status Facebook, TikTok kalau ada dan sebagainya, Instagram lah, Telegram dan sebagainya. Maka kita boleh mengajak orang ramai untuk berwakaf. Maka dengan suburnya niat kita, ikhlas kita, mudah-mudahan hari Jumaat kalau kita buat, mudah-mudahan dengan penuh barakahnya, dengan penuh mustajabnya, insya-Allah. Saya doakan orang awam atau siapa-siapa yang berwakaf ni diberkati oleh Allah Ta'ala dan menjadi jariah. Itulah modal yang sebaiknya kita nak persembahkan kepada Allah Ta'ala. Dan saya doakan hubungan antara rakyat dengan Yayasan Wakaf Malaysia ni makin subur, makin berkembang, makin bertambah baik dari sudut pengurusannya, dari sudut dananya dan sebagainya. Amin. Mudah-mudahan ia diberkati oleh Allah Ta'ala dan kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka dengan dana wakaf ni kita boleh membantu orang yang tak ada pendidikan, boleh belajar. Kita boleh membantu orang yang sakit, insya-Allah dengan izin Allah itu menjadi sihat. Kita boleh membantu ekonomi kita makin subur dan sebagainya, dan kebajikan-kebajikan kita nak buat untuk orang Muslim dan Muslim dan sebagainya makin berkembang, makin subur. Dan inilah syiar Islam yang kita nak tunjukkan kepada seluruh umat manusia yang ada muka bumi. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Piur Rahmat, Encik Alim dan sebagainya. Dan sekiranya ada silap salah daripada saya mohon maaf. Dan saya menyuruh supaya jom kita berwakaf walaupun dengan harga RM1. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jom kita berwakaf. Terima kasih kepada Ustaz Farhan atas penutup khulasah yang cukup baik. Jadi Encik Alim, apakah cita-cita atau barangkali hasrat besar daripada Yayasan Wakaf Malaysia? Persilakan Encik Alim. Okey, terima kasih Piur Rahmat ni. Tapi sebelum tu saya ingat nak sentuh sikit tajuk. Inilah sebab tajuk sini sangat unik Makin wakaf makin kaya Boleh. Kalau diukur daripada kayu ukur dunia kan, secara logiknya bila kita wakaf ni, duit keluar daripada akaun kita kan. Kita berwakaf, akaun kita turun. Tetapi macam mana kita boleh jadi kaya? Inilah kalau kita menggunakan kayu ukur iman. Sebenarnya bila kita duit keluar daripada akaun kita, akaun dunia kita menyusut, tetapi akaun akhirat kita naik, bertambah. Meter akaun akhirat kita naik. Dan naik dia bukan sikit-sikit.
seperti mana yang Ustaz Farhan sebut tadi, dia yang bacakan dalam surah Al-Baqarah tadi, satu benih menerbitkan 7 tangkai dan satu tangkai menerbitkan 100 biji, satu nisbah 700. Jadi RM1 kita berwakaf di dunia, meter akhirat kita, meter pahala akhirat akan meningkat 700. Itu yang kita sebutkan sebagai wakaf makin kaya. Jadi kena ukur daripada kayu ukur iman kita lah. Maknanya ini janji Allah pada kita. Janji Allah pada kita. Kita di dunia ni, macam contohlah kalau P.U. Rahmat janji nak belanja saya makan lepas ni, saya 100% percaya. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala janji kan, tadi Boleh. Kalau Allah Ta'ala janji dengan kita satu nisbah 700 ni, ini kita secara totalnya kena yakin ini adalah janji Allah dengan kita. Maknanya bila kita berwakaf RM1, RM700 pahala dijanjikan oleh Allah SWT untuk bakal kita di akhirat kita. Jadi semakin banyak kita berwakaf, 700, kalau 100, 7,000, 1,000, 7,000, kalau 7,000, beribu-ribu. Macam macam siapa Ibrahim Pendek sebut dalam filem Ali Bawah Punya Lapuk tu. Kan, beribu. Jadi banyakkanlah wakaf kita. Berbagai kaedah kita boleh berwakaf mengikut kemampuan kita. Boleh berwakaf secara one off, boleh berwakaf secara potong gaji bagi yang bekerja bergaji. Kalau yang tak ada, bukan tanggungan kerjaan, boleh juga berwakaf secara standing instruction di bank-bank. Jadi kita pelbagaikan kaedah-kaedah berwakaf ni supaya masyarakat kita mendapat peluang untuk berwakaf. Kita berwakaf ini sebenarnya satu kebaikan yang macam saya sebutkan tadi, berkali-kali ganda pahalanya. Sama-sama kita mengejar amalan berwakaf ini supaya sama-sama kita menjadi jutawan akhirat. Jutawan dunia ramai dah, jutawan akhirat ni kita peluang untuk kita dengan apa yang kita ada, kita boleh insya-Allah boleh menjadi jutawan akhirat. Jadi sebagai penutup juga, saya juga bagi pihak Islam Malaysia pertamanya mengucapkan terima kasih kepada rakan strategi kita Bank Rakyat atas pewujudan produk ini yang semakin memerancakkan lagi lah industri wakaf di Malaysia ini. Mudah-mudahan kerjasama ini akan dapat diteruskan. Macam P.U. Rahmat tadi, dia mungkin sekali ini 1 juta, mungkin akan datang 100 juta. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Tidak mustahil begitu ya. Tidak mustahil. Jadi mungkin daripada insyaAllah dengan berkat wakaf itu sendirilah Bank Rakyat akan bertambah-tambah keuntungannya dan bertambah-tambah lagi dapat menyumbang kepada masyarakat insyaAllah. Dan juga kepada P.U. Rahmat kita, terima kasih banyak-banyak. Sentiasa bersama dengan Yayasan Wakaf Malaysia, menyokong Yayasan Wakaf Malaysia. Terima kasih banyak-banyak daripada kami. Sama-sama Encik Adim. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan puan-puan, mari kita panjatkan doa di waktu-waktu mustajab. Ni saya di Kedah ni sebenarnya masih hujan. Hari Jumaat hujan pula, nanti ada waktu khutbah, ada gap waktu mustajab doa. Doakan kesejahteraan, kebaikan bagi Malaysia, khususnya juga kepada agensi-agensi kerajaan, instrumen-instrumen yang menyokong kerajaan, dan juga kepada Yayasan Wakaf Malaysia dan Bank Rakyat. InsyaAllah kita menantikan lagi dan lagi projek-projek ataupun idea-idea, gagasan-gagasan yang luar biasa daripada orang-orang yang sedang menggerakkan negara kita ni. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, kita melabuhkan tirai. Tapi jangan lupa, walaupun tirai telah dilabuhkan ataupun sauh telah diturunkan, tidak pernah berhenti pahala yang mengalir selagi mana semua berusaha untuk share Facebook kita ni, share video kita ni. Macam Ustaz Farhan sebut, update status WhatsApp. Daripada update status WhatsApp, single lah, broken lah, macam-macam lah sekarang ni. Semua benda nak cerita kat media sosial kan. Bawa bertenang semua. InsyaAllah kita hari ni cuba sebarkan kebaikan, sebarkan positivity. InsyaAllah moga-moga semua kita ni dapat kebaikan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Tuan-tuan, saya Rahmat Sofian, mewakili forum kita pada hari ini, makin wakaf makin kaya. Memohon main lain, tapi untuk tahun ni inilah yang terakhir webinar wakaf kita siri 3. 3 siri dah. Jadi boleh tengok di Facebook kita ataupun di page kita, ada siri pertama sampai 2, ada P.U. Amin, ada Imam Muda Ashraf, tapi panel-panel dia yang lebih luar biasa, orang-orang yang bagi intipati. Jadi insyaAllah untuk tahun ini kita melakukan tirai. Jumpa lagi 2023. Wallahu a'lam. Ditutup majlis dengan tasbih ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum. Ma'assalamah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Farhan. Terima kasih Cik Alim. Nanti ngeteh insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz Farhan HQ ke Ustaz? Apa dia? Di HQ ke? Di HQ. Baik. Dekat. Nanti roger Ustaz Boleh, Ustaz. Baik. InsyaAllah. Bye. Tekan left. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama semua Ain. Bye. Bye. Assalamualaikum. Alim, terima kasih ya Alim. Terima kasih Ustaz. Nanti kita jumpa insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. يا بدرتيم يا بدرتيم من هذا كل تكماني ماذا يعاب برعى العود